Haji sudah? Gambar raja ini. Okay. Lupa saya beri salam. This call is now being recorded. yes. It's being recorded, Eric. Okay, silakan beri salam ketua kelas kita Nurul Ain. Nurul Ain. Betul kan Nurul Ain kan? Nurul Ain ketua kelas saya kan? Betul cikgu. Nurul Ain kan main Nurul Ain. Syirah. Apa dia buat tu cikgu? Apa dia buat kat situ? Nurul Ain ni bagaimana lagi dia ni? Okey, silakan penolong, silakan. Okey. Selamat petang Cikgu Jun. Selamat petang Cikgu Jun. Okey, selamat petang. Ada bunyi yang baru macam bangun tidur. Okey, selamat petang semua. Janji kita semua selamat. Okey. Jadi berdasarkan kepada gambar raja yang cikgu tunjuk kat sini pada minggu lepas hari Jumaat, cikgu ada minta anda cuba kaji kan. Ada tak sesiapa sudah kajikan gambar raja ni untuk mendapatkan rumus SN? Ada hasilnya? Ada sesiapa nak cuba? Ada? Okay, jadi kalau cikgu tanya, kamu orang memang senyap selalu. Okey. Jadi kalau tak ada, tak apalah. Cikgu mulakan. Okey, cikgu akan terangkan sekali lagi berdasarkan kepada gambar raja ini. Okey, so gambar raja ini dia menerangkan kenapa kenapa SN. Kenapa rumus SN, apa itu SN? Hasil tambah sebutan, hasil tambah N sebutan adalah sama dengan N dibahagi 2. Kenapa sini ada bahagi 2? Lepas tu dalam sini kenapa dia ada 2A tambah N tolak 1T? Okey, maksudnya kenapa kita gunakan rumus ini untuk mencari hasil tambah N sebutan yang pertama. Dia punya konsep nak terangkan rumus ini adalah dari gambar raja ini, di mana gambar raja ini mungkin lebih senang untuk anda faham. Tapi bagi rakan-rakan yang baru hadir hari ini, cikgu kena beritahu apa kegunaan formula ini. Lepas ni cikgu akan terangkan dari mana cara dia untuk dapatkan rumus ini. Okey. SN ini kegunaannya adalah seperti yang dimaklumkan, okey, dia adalah hasil tambah N sebutan yang pertama kalau kamu tengok buku teks kamu. Okay. Contohnya kalau cikgu bagi kamu satu siri jujukan, satu jujukan janjang aritmetik. Apa itu janjang aritmetik? JA, janjang aritmetik. Ni, janjang aritmetik. Apa maksudnya? Janjang aritmetik maksudnya siri nombor jujukan yang ada pattern yang khas. Contohnya cikgu bagi 2, okay, 4, 6, 8, 10. Ini adalah satu contoh jujukan yang diberikan nama janjang aritmetik dengan vektornya setiap nombor akan ditambahkan dengan satu nilai yang sama untuk menghasilkan sebutan yang seterusnya. Iaitu di sini adalah nombor 2. Okey, jadi 2, 4, 6, 8 ini diberikan nama janjang aritmetik. Okey, jadi janjang aritmetik ini, hari ini kalau dia suruh kamu carikan hasil tambah 4 sebutan yang pertama. Okay, mesti yang pertama, tak boleh yang hujung. Kalau nak gunakan rumus ini, dia mesti mula tambah dari sebutan pertama. Jadi kalau soalan minta kamu cari hasil tambah 4 sebutan pertama, maksudnya dia akan gunakan arahan X4. Dia takkan sebut perkataan banyak-banyak. Dia tak katakan, cari hasil tambah 4 sebutan pertama. Dia takkan sebut. Jadi dia akan cari apa? Dia akan tulis apa? Dia kata, cari X4. Jadi kalau cari S4, apa maksud S4? S4 membawa maksud 4 sebutan yang pertama. Okey.
empat sebutan yang pertama. Sedang record yang mana satu? Saya sudah confused ni. Dia record screen saya kan? Dia record screen yang share ni lah. Okay, ya. So, X4 kalau ikut rumusnya di atas, okay, dia mesti gunakan M bahagi 2. N itu apa? N itu adalah sebutan, bilangan sebutan. So, di sini kita libatkan 4 sebutan, jadi 4 dibahagi 2. Bahagi 2 itu adalah standard. Dia mesti bagi 2, dia tak boleh bagi 4, bagi 5, bagi 3, tak boleh sebarang. Dia mesti dibahagikan 2. Okey, kenapa bagi 2? Nanti gambar ajar ini akan terangkan kenapa bagi 2. Ya, okey, so 4 bahagi 2. Lepas tu dalam kurungan ada 2 A. A ini apa? A itu membawa masuk sebutan pertama dalam serial jujukan kamu. Dalam siri jujukan kamu ni adalah nombor 2. Jadi ini adalah 2. Jadi sini dia mesti 2 darab dengan 2. 2 depan itu ialah rumus. Ini ialah rumus. Tapi belakang punya 2 itu adalah nilai A. Nilai hasil, nilai sebutan pertama. Tambah dengan N tolak 1. N itu balik kepada N ini lagi. Iaitu 4 tolak 1. Bilangan sebutannya adalah 4 tolak 1. Lepas tu D. D ini apa? D ini ialah D. D ialah different. Apa tu different? Ini dia different. Common different. Beza yang sembunyi antara sebutan. Okey, kalau bezanya adalah sama, barulah namanya janjang aritmetik. Jadi beza, nilai beza itu 2 tu, itu diberi nama khasnya D. Simbol khasnya adalah D. Maksudnya beza yang sama-sama bunyi. Beza sembunyi. Jadi masukkan nilai D-nya adalah 2. Okey, lepas tu kamu kira lah. Ni bahagikan ini dapat 2. 2 per 1. Ni 4, ini adalah 3, 6. Jadi ini 2 darab dengan ini 10. Lepas tu dapat 20. You see? Jumlahnya sama 20. Cuba kamu buat sendiri, adakah betul 20? Yes. 4 tambah dengan 6, 10. Ini tambah ni 10. Jadi jumlahnya 40. Maksudnya 4 sebutan yang pertama bila ditambah, dia hasilkan 20. Itu adalah sah betul. Cara kamu buat tadi, 4 tambah 6, 2 tambah 8. Itu cara darjah 1, 2, 3, 4 di mana anda sudah mula belajar tambah tolak. Okay. Yang bawah sini, ini adalah cara apa? Ini pun cara sama juga, hasil tambah, tapi dia gunakan rumus. Rumus ini datang daripada rumus janjang aritmetik. Ya. Dan ingat, rumus ini hanya boleh digunakan pakai sekiranya jujukan siri itu adalah jujukan siri aritmetik. Kalau dia bukan jujukan siri aritmetik, tak boleh guna rumus ini. Kamu guna rumus ini tak jadi. Okay, tak jadi. Contohnya apa? Contohnya kalau saya bagi satu jujukan yang bukan macam, nampak macam jujukan, dia adalah jujukan tapi dia bukan janjang aritmetik. Okey, contohnya macam ini. Ini tambah berapa? Ini tambah dengan 3. Ini tambah berapa? Tambah 4. Ini tambah berapa? Tambah 5. Oh, dia macam ada pattern juga. Dia ada pattern kan? Tambah 4, tambah 5, tambah 6. Jadi kalau saya tanya kamu apakah nombor seterusnya, kamu pun boleh bagi tahu cikgu apa jawapannya. Iaitu 20, iaitu tambah dengan 6. Kamu pun tahu patternnya. Jadi ini juga merupakan sejenis jujukan. Berdasarkan ilmu kamu di tingkatan 2, ini juga adalah jujukan. Tapi jujukan ini dia tidak layak digelar sebagai janjang aritmetik. Sebab apa? Sebab apa yang dia berubah sini, betul ada pattern, tapi pattern untuk digelar sebagai janjang aritmetik mestilah nilainya standard sama, mesti sepunya. Mesti dapat beza sepunya. Yang ini bezanya sepunya, tidak sepunya. Semua leng-leng, ada 3, 4, 5. Jadi tak guna walaupun dia ada pattern. Maksud cikgu tak guna, dia tak boleh digelar sebagai janjang aritmetik. Kalau janjang aritmetik tak boleh pakai, boleh tak saya gunakan rumus ini untuk cari 4 sebutan pertama ni hasil tambahnya? Jawapannya adalah garanti tidak boleh. Ya, kamu tak boleh gunakannya. Walaupun cikgu, dia pun ada S4 bah. Jadi ini pun 4 bagi 2. 2 darab dengan A pun ada A. Okey. N tolak 1 pun ada 4 tolak 1. Okey, lepas tu darab dengan D, di sinilah kamu rasa D mana mau diguna pakai. Ini different D, ini D, ini D, ini D, semuanya lain-lain nilai. Kamu nak pilih mana satu paling paling adil. Pilih 3, pilih 4, pilih 5, pilih 6, tak boleh dipilih sebarang. Bila tak boleh dipilih sebarang, maksudnya ini sebenarnya tak sesuai untuk dia. Kalau kamu paksa jugalah,
kamu buat andaian. Cikgu, saya suka hati saya lah, saya pilih 4 boleh kah? Saya pilih ini boleh kah? Okey, you nak pilih itu boleh, pilihlah. Jadi potong-potong, ada jawapan yang betul. Ini jadi 3 ni 12. 12 ini jadi 16. 16 darah ni 32. Oh, hasil tambah 4 sempurna ni adalah 32. Betul ke ni? Cuba cek balik. Cuba kita cek balik. Betul ke tidak? Dia dapat 42. 32. Okey, ini tambah ini 14. 14 tambah 14, 28. 28 tambah ni 2, 30. Bukan 32. Hampir-hampir lah tapi tak sama. You see? Jadi sikit tak sama, matematik kata salah. Rumus tak boleh sudah diguna pakai sebab rumus ini tak mampu dapat jawapan yang betul. Kenapa? Sebab ini bukan janjang aritmetik. Okey. Jadi inilah yang kita belajar pada Jumaat lepas macam mana gunakan rumus janjang aritmetik ini, rumus untuk mencari hasil tambah sebutan. Okey. Jadi hari ini sebelum nak lanjutkan pelajaran kita ke yang bawah-bawah sini, okey. Cikgu nak terangkan kenapa dia punya rumus ada istilah Sn, ada N, kenapa ada bahagi 2. Kenapa sini ada 2 darah A tambah N tolak 1T. Okey. Jadi sini kalau cikgu nak buat satu lagi perubahan, cikgu nak buat satu perubahan, iaitu 2 ni, 2A ini, cikgu tukarkannya jadi A tambah A. Pecah jadi 2A. 2A itu apa? 2A itu A tambah A lah kan? Kamu pun boleh kata 2 darah A, tapi kita tak nak jadi 2 darah A, dia 2 kali A tak mau. Kita nak pecah A tambah A. Kenapa nak jadi A tambah A? Bila dah pecah kepada A tambah A, belakang ini, kabungkan balik. Okey. Dan kamu akan nampak sesuatu yang, sesuatu bentuk di belakang ini. Ini adalah Tn. Ini belakang itu adalah sebutan Tn, iaitu sebutan yang terakhir dalam satu siri jujukan. Tn, okey. Jadi maksudnya ini sebenarnya adalah satu sebutan yang terakhir. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan rumus kita? Macam mana nak kaitkan dengan gambar raja di sebelah sini kan? Okey. Kalau kamu tengok gambar raja di sini, dia bagi kamu 3 sebutan yang pertama. T1, T2, T3. Kalau kamu nak mula daripada yang pertama pun boleh. Tapi saya nak abaikan yang ini dulu. Contoh atas tu saya nak abaikan dulu. Saya nak gunakan contoh yang 3 terus. Okey. Maksud apa yang ditunjukkan di sini adalah dia adalah satu tangga satu tangga di mana tangga itu membentukkan satu janjang aritmetik. Okey. Mungkin saya tukar jadi nombor untuk lebih faham, lebih senang faham. Okey, saya gunakan. Okey. Nombor yang palang pertama, dia punya nilai adalah 2. Ini 4. Ini 6. Di mana yang pertama ini adalah sebutan pertama, ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga. Dalam siri nombor 2, 4, 6. Okey. Apa yang berlaku kepada gambar raja ini? Okey, cikgu cuba tengok saya dapat lukis ke tidak. Okey. Boleh bawa tak boleh Okey, tapi saya tak boleh terbalikkan gambar raja ini Saya tak boleh terbalikkannya. Okey. Okey. Sekarang saya akan lukiskan satu lagi segitiga yang 3 palang yang sama. Okey, sekarang saya gunakan warna coklat. Okey. Saya akan gunakan gambar raja di atas ini. Saya terbalikkannya menjadi 6, 4, 2. Maksudnya susun terbalik. Bila saya susun terbalik, dia akan jadi macam ni lah kan. 6, 4, 2. Ya, pusing kamu pusingkan ini. Pusingkannya terbalik akan jadi yang coklat. Ya.
Jadi bila dia susun, jadi ini adalah siri pertama, ini adalah siri kedua. Apa beza antara dua siri ini? Bezanya tak lain dan bukan. Satunya hanya daripada kecil susun sampai besar, menaik. Satu lagi, yang kedua itu adalah susunan secara menurun, 642. Okay, 642. Okay. Apa yang nak dilakukan sekarang adalah untuk yang pertama ni, gambar raja pertama ni, yang atas ni, segi di palang yang pertama, apa jadi kalau palang pertama tambah dengan palang kedua? Okay, palang pertama tambah jadi palang kedua, apa jadi? Maksudnya kamu akan gabungkan dua segi dua palang tu, dua graf palang tu kamu gabungkannya. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi satu gambar raja. Okay, 2, 4, 6. Dia akan gabung cantum dengan 2, 4, 6. Minta maaf, kurang tepat. Maksudnya ini kalau berapa panjang kan, dia kena naik juga panjang yang sama. Okey. Okey, ini balang kedua, ini balang yang terakhir. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, saya cuba labelkannya ya. Yang dua ini masih 2, 4, 6. Lepas tu coklat ke ni, yang dua ni, dia di sini 4, 6. Bila kamu gabungkan dua ini, kamu akan nampak bahawa dia membentuk apa? Dia membentuk satu segi 4. Di mana sisi menegak ni menjadi 8. Itu jadi 8. Jadi hasil tambahnya ini, okey, hasil tambah contohnya ini adalah X1, ini adalah X2. X1 tambah X2. Okey, X1 tambah X2, X2 yang bawah ni 2. 2 ini sebenarnya dia tak boleh label sebagai X2, dia sebenarnya juga X1. Kenapa? Sebab X1 di atas dengan X1 di bawah mempunyai nilai yang sama. Kalau nilai sama, mereka punya hasil tambah nilainya mestilah nilai yang sama. Jadi kalau nilai yang sama ditambah, dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan 2 kali S1. Sorry, saya tak boleh kata S1. Saya sekarang kena gunakan S3. Okey, kenapa S3? Sebab ada 3 sebutan. Jadi palang yang pertama di atas dia ada 3 sebutan, 3 palang. 3 palang tambah dengan 3 palang yang kedua, yang juga sama hasilnya daripada palang pertama, yang bezanya hanya kerana dia terbalik. Jadi 2 palang ini kalau dicantumkan, okay, dia akan menghasilkan 2 kali S3. 2 kali S3. Di mana di sini 2 kali S3 ni, dia akan sama dengan apa? Dia akan sama dengan nilai yang sebenar ini dicantumkan. Nilai ini bila dicantum, dia jadi apa? Kamu perasan tak? Semua ini 6 tambah 2, 8. Apa lagi? Ini 4 tambah 4. 4 tambah 4, 8. Ini pun 8. Ini pun 8. Semuanya menghasilkan 8. Berapa kali 8 dihasilkan? 3 kali. 3 kali 8. Jadi ini maksudnya dia adalah 3 kali darab dengan hasil tambah 8. Okey. Jadi S3 sama dengan 3 kali 8 kan? 2 kali S3 sama 3 kali 8. Cuba kamu tengok 8 tu. Darab maksudnya kurungan. 8 ini adalah hasil tambah apa? 8 ini sebenarnya dia adalah hasil tambah 2 dengan 6. Kalau kamu tengok balik 2 dengan 6 ni dalam siri yang pertama di atas ini, 2 itu apa? 2 itu adalah sebutan pertama. Okey. 6 itu apa? 6 itu adalah sebutan yang terakhir, TL, ataupun juga boleh digelar sebagai T3 ataupun TN. Okey, jadi Husna datang. Yes. Yeah, come Husna.
Selamat datang Husna. Ya. Jadi 8 di sini dia sebenarnya adalah hasil tambah 2 tambah dengan 6 di mana 2 dalam sebutan ini dia adalah 2. 6 itu sebenarnya dia adalah L. Itu sebutan terakhir. Sebutan terakhir itu sebenarnya apa? Sebutan terakhir itu adalah A tambah L itu adalah TN sebenarnya. TN adalah A tambah N tolak 1D. Okey. Dan kalau kamu tengok di depan ini, 3 ni apa? 3 ini merujuk kepada berapa sebutan. Jujukan ini ada 3 sebutan. Jadi sebenarnya ini adalah N. A tambah N tolak 1 D. Ya, okey. Jadi N tarak dengan A tambah A menjadi 2A tambah N tolak 1 D. Now you see, belakang ini sudah jumpa dia punya rumus. Rumus belakang dia. 2A tambah N tolak 1 D. Sudah jumpa? Okey. Soalnya sekarang, ini 2 datang dari mana? Bahagi 2 tu. Bahagi 2 itu, kalau kamu tengok yang atas tadi, okay, dia kata, hasil tambah 2 gabungan gambar raja ini adalah datang daripada X3 tambah X3 menjadikannya 2X3. Okay. Jadi 2X3 hasilnya adalah sama dengan yang belakang ini. 2A tambah N tolak 1D darat dengan N. Tapi masalah sekarang kita bukan nak cari 2 kali X3. Kita hanya nak cari X3 itu, saya hanya nak cari 3 sebutan yang pertama saja. Hasil tambah 3 sebutan pertama. Bukan 2 kali ganda 3 sebutan yang pertama. Jadi 2 ini kena dipindah menjadikannya N bahagi dengan 2. Tarak dengan 2A tambah N tolak 1 D. Okay, itulah asal usul kenapa rumus SN itu, ini di mana bukan 3 lah, ini adalah N. Kalau ini 3 lah kan. Tapi sekarang semua dah tukar jadi rumus, jadi ini N, ini pun N. Okay. Jadi bila dah dapat tahu di mana asal usulnya formulanya datang dari sini. 2 ini kerana 2 kali itu pindah balik untuk dibahagi. Okay, ini kenapa 2A? Ini 2A kerana asalnya adalah sebutan pertama tambah dengan sebutan terakhir. Sebutan terakhir itu adalah L. L juga dilabel sebagai TN sebab tak diketahui nilainya. Jadi letak TN, jadi TN adalah A tambah N tolak 1D. Rumus pertama kamu belajar dalam topik ini TN. Jadi TN tambah dengan A menjadikan 2A N tolak 1D. Okay. Jadi ini adalah penerangan penerangan kenapa rumusnya macam itu. Okay, so setakat ini okey ke dah dengan penerangan rumus ini? Dia ada cara lain juga terang. Ini salah satu caranya. Ada nampak bayang-bayang? Okey. Nampak. Faham konsep yang cikgu cuba nak sampaikan Okey, cantik Okey. Jadi rumus itu kalau masih rasa tak berapa nak faham jangan risau sangat dengan faham rumus Bukan semua orang dia boleh fahamkan rumus betul-betul Tapi bila kata tak faham jangan berhenti di sana Kalau tak faham, perkara pertama tu hafal dulu. Hafal, buat dulu. Mungkin ada sampai suatu hari kemudian kamu akan faham dia. Okay, hafal dulu rumus tu dan fahamkan rumus ini macam mana cara nak guna dia. Okay, dan gunakan terus. Okay. Jadi kalau apa yang cikgu terangkan tadi sudah faham, jadi kamu sekarang bolehlah kaitkan kenapa rumus ini ada 2 rupa. Kenapa dua rumus ni boleh ditulis dalam bentuk 2 rupa yang berlainan. Yang satu ni adalah SN sama M bagi 2. Tengok tu. Dua-dua tu M bagi 2. Ataupun M bagi 2. Jadi M bagi 2 tak berubah. Yang dia ubah hanya yang cerita di belakang sini saja. Yang di sebelah kiri ini A tambah TN. Kenapa TN? TN itu adalah
sebutan yang terakhir yang saya tidak tahu berapa sebutannya, jadi saya gunakan TN, simbol TN. Okay, satu lagi dia katakan dia boleh juga gunakan atau A tambah L. L itu adalah the last term in the serial number. Okay, jadi A tambah L pun satu lagi rumus boleh digunakan pakai. Okay, okay. Okay, jadi satu rumus asal usulnya dari dua ini. Ini adalah asal usulnya, ya. Okay. Lepas itu bila ada SN dipelajari minggu lepas pun cikgu sudah ajar, okey, sudah pandai SN, sekarang gunakan SN punya rumus untuk cari TN. TN yang saya cerita tadi, A tambah N tolak 1D, yes, itu pun satu rumus. Ya, ini pun salah satu rumus. Tapi sebenarnya dia boleh lagi gunakan satu lagi rumus untuk cari jawapan untuk TN, iaitu gunakan SN. Okey, so sekarang kita tengok contoh-contoh di bawah. Okey, macam mana nak gunakan rumus yang kita pelajari untuk menerangkan contoh-contoh di bawah. Okey, lepas janjang aritmetik nanti kita masuk janjang geometri sudah. Okey. Okey, dia katakan soalan contoh 6. Diberikan satu janjang aritmetik. Sebut saja dia kata janjang aritmetik. Otak jangan fikir banyak. Semuanya mesti fikir tentang aritmetik punya rumus. Jadi 4, 7, 10. Carikan hasil tambah 35 sebutan yang pertama. Maksudnya suruh kamu cari S35. You hanya boleh tulis S35 bukan kerana kamu jumpa 35 dengan hasil tambah tau. Hasil tambah 35 belum melayakkan kamu menulis simbol S35. S35 boleh ditulis sekiranya ada ini perkataan pertama. Soalan ini kalau dia tak sebut yang pertama di sana, jangan sesekali kamu tulis S35. Okay, hasil tambah 35 sebutan. Let's say lah, berhenti di sini. Boleh tak? Boleh. Dia ubahkan pertama jadi perkataan lain. Lari sudah masuk. Lari sudah masuk, SN tak boleh digunakan pakai. Okay, jadi oleh kerana ada perkataan pertama, that's why kamu layak guna S35. Bila kamu layak guna S35, maksudnya barulah layak kamu gunakan M bagi 2, 2A tambah N tolak 1, D. Ini baru layak kamu pakai. Okay, so kalau kita tengok soalan A ini, memang ada pertama, jadi memanglah layak guna ni, jadi memang layak saya gunakan rumus ni. Jadi kalau nak gunakan rumus ini, perkara pertama saya kena buat adalah saya kena carilah semua nilai-nilai unknown ini. Di sini ada berapa huruf? Sebenarnya 4 huruf, tapi 3 kategori saja. Kategori pertama N, kategori kedua A, kategori ketiga ataupun simbol ketiga adalah D. 3 huruf saja perlu dicari nilai. N itu merujuk kepada 35, jadi 35 ganti tempat sini. Itu sebab kalau kamu tengok sini, inilah dia ganti dengan 35. Ya, lepas itu A itu apa? A itu tadi sudah beritahu, A ialah sebutan pertama. Masukkan sebutan pertama. Okey, dan sebutan pertama ialah 4. Satu lagi huruf yang tak diketahui iaitu D. D ada diberikan dalam soalan? Tidak ada. Not everything has been given directly. MX, you have to remember you are studying mathematics tambahan. Tambahan maksudnya apa? Tambahan maksudnya kena ada extra word. Do by yourself. Not like mathematics full stop. Subject mathematics full stop. Everything is given in front of you. You just need to do and do and do it. You don't need to find something extra so much. Tapi bila sampai higher level mathematics iaitu MX, a lot of things you need to find by yourself. Barulah kamu boleh jawab soalan. Jadi di sini kita kata D, mana ada D? Oh, D, do something extra lah ni. As long as you know the meaning. Jadi 4 dengan 7, apakah bezanya? Bezanya guna yang belakang tolak depan. Belakang tolak depan, mesti belakang tolak depan. Jangan depan tolak belakang. Kalau salah tolak, dapat nilai 3 tapi jadi negatif 3. Patutnya negatif, kamu jadi positif. Patutnya positif, kamu jadi negatif. Itu bahaya. Okay, so the answer will be 3. Maksudnya, macam mana dapat D ni? Apakah nombor yang boleh menyebabkannya terus bergerak ke depan? You kena faham macam tu.
Apakah nilainya? Mestilah tambah 3. Kalau tolak 3 apa jadi? Kalau tolak 3 makin kecil lah, tapi nombor ditunjuk sini ialah semakin meningkat. Meningkat mestilah positif kan, tambah. Ya, jadi D-nya adalah 3 ini. Jadi dia gantikan dengan 3. Okay? So apa kamu buat? Next one, tekan kalkulator. Di sini pergi sini tekan kalkulator, cikgu tidak kacau lah, boleh lah. Boleh tekan lah. Nak cepat bah? Kalau tak nak cepat, kalau tak nak cuba uji minda kamu, nak cuba minda boleh. Calculate normally pun boleh. Gunakan cara manual. Okay, so ini adalah salah satu soalan. Macam mana gunakan SM punya rumus untuk dapatkan jawapan. Itulah cara dia. Okay. So, adakah SM ini susah sangat? Tidak susah. Apa kegunaannya? Kegunaannya kenapa nak cari SM, nak gunakan rumus SM ni? Nak mempercepatkan cara mengira. Kalau tidak, cuba kamu bayangkan sendiri. 35 sebutan, ini baru 1, 2, 3. Ada berapa lagi di hujung sana? Di hujung sini masih ada 32 sebutan. Takkanlah kita nak senaraikan 32 sebutan lepas menggunakan kalkulator one by one tambah 35 kali. Boleh dapat jawapan tak? Boleh, bukan tak boleh. Boleh. Dapat jawapan yang sama-sama. Hanya membazir masa. Kalau guna rumus ni, garanti cepat. Sekejap saja selesai masalah. Orang lain masih tekan kalkulator, jarinya putus, kamu sudah dapat jawapan. Okay, itu kegunaannya. Okey. Lepas sudah dapat kegunaan ini, sekarang soalan B pula. Apakah soalan yang dia nak mungkin tanya juga? Ini hanya satu lagi jenis soalan yang mungkin dia tanya. Banyak macam dia boleh tanya. Ini hanya salah satu yang mungkin dia akan tanya. So, dia kata apa? Cari hasil tambah N sebutan pertama. Apalah masuk soalan ini? Cari hasil tambah. Hasil tambah is S. N sebutan pertama. N sebutan pertama apa? N sebutan pertama ini. Jadi, ayat di depan, hasil tambah itu merujuk pada S. Kenapa S? S itu apa maksud? S itu bukan share maker. Okay, share maker jangan kamu perasan. S itu adalah sum. S-U-M. Itu simbol untuk sum sebenarnya. Sum dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Malaysia apa? Hasil tambah. Hasil tambah itu S. N itu apa maksud? N itu adalah merujuk pada N sebutan yang pertama. Mesti satu padang ini baru wakil N. Mesti ada perkataan pertama itu baru wakilkan N. Okay? Jadi, apa soalan suruh kamu cari? Soalan suruh saya cari SN. SN sama M bagi 2. M bagi 2. Ingat rumus M bagi 2. 2E tambah N tolak 1D. Sama juga rumus kan? Betul lah, sama. Mana ada susah. Lepas tu, apa nak buat lagi lah? Semua sudah saya senaraikan. Tak lain tak bukan, you tengoklah apa yang diberi. Adakah N diberi? Ada N diberi tak? Tak ada, dia bagi N saja. N lah, N tak beri. Tak boleh, tak bagi. Tak boleh nak buat, tak boleh buat. Jangan tukar. Kekalkan saja. Halo? Kamera cikgu putih. Kamera cikgu putus. Tiba-tiba muka saya hilang. Tiba-tiba muka hilang jadi kuda pula. Kuda saja keluar. Okey. Jadi bila dia kata N sebutan N memang tak diberi, jadi N jangan tukar. Jangan tukar. Okey, kekal N. N jangan tukar, jangan kacau. Apa yang boleh ditukar? Apa yang diberi, tukarkan dia. Apa yang diberi? A ada. Mana A? 4. Okey loh. A tukar. Apa lagi diberi? D. Mana ada? Cari sendiri dia kata. Tambah D je. Okeylah, tukar lah. Mana ada? Tukar. Yang tak ada? Kekal. Jangan sengsara, jangan fikir banyak. Okey. So, bila dah semua tukar masuk, okey, apa lagi boleh buat? Tak boleh lah. Tak boleh. Latihan matematik ni, langkah terakhirnya apa? Ringkaskan. Ringkaskan jawapan anda. Dalam bentuk teringkas. Okey. So, matematik punya syarat mesti tulis teringkas. Macam mana nak ringkaskannya? Tak lain tak bukan. Algebra. Jadi, algebra yang kita belajar untuk membantu kita menyelesaikan dan juga meringkaskan jawapan. Okey, so dari sini pergi sini, ringkaskanlah. Cikgu macam mana ringkaskan? Buat sendiri. Kamu ajar.
Kan? Mana yang boleh darat lah kan. Algebra ni ada apa? Algebra ni tambah tolak darab bahagi aja. Mana ada lain kan? Nampak darat saja. Nampak tambah saja. Asalkan boleh tambah, boleh tolak, boleh darab bahagi. Apa yang boleh buat saja ikut peraturan. Jangan lawan peraturan. Lawan peraturan, bagi rotan. Okey. Pula ini UOB. Sekejap Halo. Yes. Yes, speaking. That's right. I call the sender yesterday so many times, cannot go through. That's right. I understand. Yeah, actually, I like to ask for. Okey, habis selesai. Sorry kaku sikit. Semalam cikgu call satu hari UOB punya center dekat KL tu. Tak dapat masuk, dia orang ada masalah sistem. Jadi hari ini dia call back. Ya, siapa? Eric tadi. Eric, apa cerita Eric? Saya nampak well play. Apa yang well play ni? Tabrak. Okey. Apa tu tabrak? Eric, ada banyak bahasa yang cikgu tak faham. Tabrak tu cikgu. Tabrak. Apa tu tabrak? Suruh dia tu. Langgar. Ya. Langgar apa? Eric, kamu langgar apa, Eric? And then Liu kata well played. Abaikan. Okey, abaikan. Okeylah. Ya kan? So stop. Kalau orang suruh abaikan, kita jangan kejar. Kejar banyak-banyak tak dapat hasil nanti tension. Okey, abaikan saja. Okey. Jadi kita balik sini. Hanya antara kamu dengan Liu saja. Both of you have ada hati yang apa orang kata? Xing有连心一点通 hati sambung hati tu. Liu faham lah tu bahasa Cina tu. Liu pandai bahasa Cina tu. Okay, so jadi di sini selesaikan saja. Bila selesai, kamu akan dapat satu bentuk yang paling ringkas. Inilah namanya SN. Inilah namanya hasil tambah N sebutan yang pertama. Cikgu, mana nilainya? You tak bagi saya nilai N. Macam mana saya bagi nilai kat kamu kan? Itulah jawapannya. Jadi bukan semua soalan mesti cari nilai. Okay, so in mathematics, whatever people ask you to do, whatever question ask you to do, you just understand the question and do what they say. Buat apa yang dia suruh. Dia tak bagi jawapan lengkap, dia tak bagi maklumat lengkap. Jadi jawapan saya hanging lah. Itulah jawapan akhir yang dia nak sebenarnya. Understand?
Jadi bila kamu ada buat latihan-latihan macam ni, you kaji contoh-contoh macam ni, then lain kali bila exam ke, bila buat latihan, you know your answer is correct. Sebab kamu pernah nampak soalan pattern macam itu. Jadi tak boleh abaikan. Tak boleh abaikan semuanya. Dia abaikan, saya abaikan lain pula. Okay. So soalan 7. Soalan contoh 7. Hasil tambah 10 sebutan pertama bagi, tengok sini. Dia sebut lagi. So sekarang bila baca soalan masalah macam ni, ingat sentence by sentence you read it. Every sentence understand it. Before you understand, you don't continue the sentences. Jangan baca banyak-banyak. Okay. Kita ni matematik, kalau katakan matematik susah tu jangan menyusahkan lagi. Bila kata matematik itu sangat susah nak faham, bila baca soalan, satu ayat selesai dulu, baru bagi ayat seterusnya. Jangan semua serentak nak baca. Makin banyak baca, makin banyak tak faham. So, kalau katakan di sini, hasil tambah 10 sebutan pertama. Sampai sini belum habis ayat. So, apakah maksudnya? Maksudnya S10. Tengok, you boleh tulis S10, maksudnya sudah faham. Ada harapan sudah. Bagi satu janjang aritmetik. Kenapa aritmetik penting? Aritmetik, rumus aritmetik keluar. Sebab lepas ini kita belajar satu lagi, janjang geometri. So soalan ni aritmetik ke geometri. Kena faham. Okay, so ini adalah S10 untuk aritmetik. Okay, S10 untuk aritmetik. Ialah 230. Ialah dalam matematik adalah sama dengan. Tukarkan ialah dengan simbol sama dengan 230. Jadi kamu tuliskan ayat ini, X times sama 230, sudah menunjukkan kamu faham soalan. Bukan faham soalan, faham topik. Dari mana saya nampak kamu faham topik? X10 itu adalah topik janjang. Kamu sedang ceritakan kefahaman kamu dalam topik 5. You see? Dan ayatnya. Okey, lepas tu. Dan hasil tambah 10 sebutan yang pertama berikutnya, tengok sini berikutnya, bukan 10 sebutan yang pertama. Hati-hati tapi dia ada juga hasil tambah. You see dia juga ada sebutan hasil tambah. Hasil tambah of course is S. 10 sebutan, okey 10, tapi 10 itu tidak ada perkataan pertama, that's why jangan tulis S10. You tulis S10 hancur habis. You tulis S10 sama dengan 630, maksudnya kamu tak faham apa maksud SN. Jadi SN pertama yang kamu macam faham, spoil. Apa yang kamu faham pertama tu sebenarnya tidak faham. Okay, that's why yang kedua punya ini, dia ada perkataan berikutnya. Apa maksud berikutnya? Ini yang perlu kamu kaji ni. Jadi masalahnya sekarang berhenti di ayat sini. Kajikan ayat kedua betul-betul. So kalau kamu betul-betul boleh faham bahasa Malaysia, okay, dia kata hasil tambah 10 soalan 10 sebutan yang berikutnya. Berikutnya maksudnya sambungan lah kan? Yang belakang lah. Yang belakang tu 10, so okey 10, saya tahu belakang tu ada 10 orang, okay, ada 10 nombor di belakang. Dia mula dari mana? Berikut dari siapa? Sambungan dari siapa? Mesti ada orang di depan, baru sambung di belakang. Takkan yang depan tak ada, suruh saya sambung ke belakang. Saya nak cari 10 orang di belakang tu berapa ramai juta manusia kat sana. Saya nak cari yang dari mana? Itu kena faham. Jadi kalau tak lain tak bukan, dia mesti ada kaitan dengan yang tadi, yang ayat sebelum. Jadi ayat yang sebelum itu tadi, sebutan pertama, sehingga sebutan pertama 10, itu S10. Itu betul, itu S10. Yang 10 soalan yang berikutnya, maksudnya dari mana? Maksudnya dari T11 sehingga T20. Ini hasil tambah. Saya tak boleh gunakan X10. Tak boleh guna di sini. Tapi saya hanya boleh tulis 630 di sini macam tu. Okay. Jumlahnya is 630. Kalau kamu nak juga guna satu simbol matematik, boleh. Kamu gunakan simbol yang umum, iaitu ini, sigma. Sigma itu adalah simbol umum untuk semua jenis jumlah. 1 tambah 1, 2 sebutan ditambah. Sigma A dan B. Sigma D dan E. Itu sigma. Sigma menunjukkan jumlah. Dia tidak kira kedudukan.
Tapi X kalau keluar, dia ada melibatkan kedudukan di mana. So, tak boleh guna sebarang X tu. Okay, so, ini orang sains. Kamu adalah murid sains, kamu pelajar sains, you must have the rules, you must have the logic with all the symbol that you use. You mesti faham logik di simbolnya. Tidak boleh main sebarang letak. Okay, macam orang memandu di jalan raya. Simbol yang dipacak ke sana, jangan kamu tak faham. Kamu salah faham, hancur nanti. Entah langkah ke mana. Okay, setiap simbol itu standard. Almost every country sama. Okay, datang lagi Cikgu Tracy. Dapat Cikgu Tracy, saya on dulu. Ya, Cikgu Tracy. Sedang mengajar online class. Iya, untuk markah PJ kita hold on dulu boleh. You all simpan dulu markahnya, key in kehadiran dulu. Nanti saya terang kat kita apa sebab Okey, ya. Thank you Betul. Sepatutnya tak ada. Kan? Tapi sudah buat, tak apalah. Sudah terlupa, tapi you tunggu dulu Nanti apa-apa kami pincang hasilnya saya let you know. So you simpan dulu key in dulu kehadiran Thank you. Ya, jom. So, next Okey. Jadi untuk yang ini ingat, dia tak boleh guna simbol X10 untuk yang kedua Tak boleh sebab X10 khas mesti mula dari pertama. Hanya yang pertama itu kamu boleh guna S10 dan juga kamu boleh gunakan simbol 230 di sini. Ya, dia punya nilainya. Itu boleh. Okey. Jadi kalau dah sampai sini kita sudah faham, maksudnya baru 2 ayat sih. Matematik tambahan ni ayat kadang-kadang tak faham ataupun salah faham, itu menyebabkan penyelesaian belakang semua salah. Walaupun kamu guna rumus yang betul. Okey. So apa yang dia nak cari? Carikan sebutan pertama A dan beza sebenarnya D. Oh, dia nak suruh kita cari A dan D. Okey. Nak guna A, D tak lain tak bukan mesti apa? Mesti gunakan rumus. Okey So macam mana nak guna rumus berdasarkan kepada situasi yang kamu faham ini. Rumus macam mana boleh guna masuk? Rumus apa nak guna masuk? Rumus di sini, kalau kita tengok soalan ini, dia hanya sebut tentang hasil tambah. Kalau dia semua beri maklumat tentang hasil tambah, mestilah rumus hasil tambah dikaitkan secara langsung. Dan kamu mesti gunakan rumus yang pertama ini. Kenapa mesti guna rumus N bagi 2A tambah N tolak 1D? Sebab rumus ini ada 2 huruf yang kamu nakkan oleh soalan ini, yang diperlukan oleh soalan, iaitu sebutan A, sebutan pertama A, sebutan dengan D common different, beza sembunyi. Dia kan suruh kamu cari A dan D kan? Jadi, you kena cari rumus yang ada A dan D. Itu sebab, di mana di sini kita tak boleh gunakan dua rumus ini. Terutamanya yang rumus sebelah kiri ni tak boleh kiri kanan. Sebelah kanan tu tak boleh pakai. Sebab apa? Sebelah apa tak boleh guna sebelah kanan? Sebab ada A, tidak ada D, tidak ada L. L itu mana ada dalam sini ada L? Tak ada. Dia tak bagi sebutan L pun. Sebutan terakhir tak bagi pun. Jam pun tak bagi. Macam mana nak cari? Jadi walaupun rumus itu betul, tapi tidak disesuaikan dengan soalan. Macam mana nak tahu soalan itu sesuai ke tidak? Fahamkan apa yang diberi oleh soalan. Jadi soalan tak apa yang dia minta oleh soalan. Jadi mana satu rumus lebih sesuai diguna pakai. Di sinilah menguji anda. Faham tak anda tentang rumus-rumus yang kamu belajar? Okay, satu faham konsep, kedua faham rumus ke tidak. Ini lagi detail lah apa yang dia nak uji. Okay. So tak lain tak bukan mestilah guna rumus ini. So sekarang macam mana nak guna rumus ini? Rumus ini hanya boleh guna pakai kalau hasil tambah melibatkan hasil tambah dari sebutan pertama. So kalau kita tengok sini, bahagian pertama ini, X10 pertama boleh guna rumus ini. Yang 630 tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau nak pakai, kena modify. Kena modify. So macam mana nak modify dia? So kita tengok apa yang dia tulis supaya tengok kamu faham ke tidak. Kalau faham, cikgu tak payah terang barulah. Okay. That's why kamu tengok, dia mulakan dengan S10 sama dengan ganti nilai dalam rumus terus.
You see that? M bagi 2, itu sebutan 10 sebutan bagi 2, 2A tambah N tolak 1D, iaitu 10 tolak 1D. Dia gunakan rumus terus, dia guna rumus ini terus dekat sini. Untuk kes apa? Untuk kes S10 yang ini. Tapi ada tak kamu nampak dia gunakan S10 yang kedua untuk 630? Tak ada. Tidak ada. Jadi di sini you tengok apa dia buat. Dia kata S10 dikatakan sama dengan 230, jadi 230 sama dengan nilai-nilai belakang. Jadi nilai-nilai di belakang sana dia rumuskannya, dia ringkaskannya, jadi mendapatkan nilai di sini. Lepas tu 5 dipindah untuk dibahagikan mendapat 46, ringkaskan lagi. Lepas tu dia buat apa? Dia kata ada 2 unknown. Kalau 2 unknown, 1 persamaan. Boleh selesai tak? Tidak dapat selesai. That's why dia bentukkan persamaan pertama. Bila dah buat bentuk persamaan pertama, maksudnya apa? Maksudnya soalan ini perlukan persamaan serentak. Kenapa perlu ada persamaan serentak? Sebab ada 2 unknown. 2 unknown, 2 persamaan. 3 unknown, 3 persamaan. Itu adalah fungsi persamaan hari itu. Persamaan serentak yang telah kamu belajar itu. Ingat tak? Yang sebelum ini kita belajar kan? Dia ada 3 persamaan, ada 2 persamaan. Ingat tu? Okey. Yang topik atas tu kan. Jadi ini perlukan persamaan kedua. Jadi persamaan kedua datang dari mana? Persamaan kedua, inilah hasilnya. Yang kamu cuba tengok sini. Apa yang cikgu katakan tadi, nak guna belakang tu kamu kena modify. Macam mana modify? Tak boleh guna terus ni, kena modify. Macam mana modify? You tengok sini, apa dia tulis? S20. Sejak bila dia bagi S20? Dalam soalan you baca ke hulu ke hilir tak jumpa pun perkataan S20 sebutan pertama. Betul, dia tak sebut. Tapi macam mana nak gunakannya? Gunakannya, kamu tengok sini. Apa yang dia cerita kat sini, cikgu ringkaskan. Apa yang dia cerita, saya gunakan pen biru. Okey. Dia kata, 10 sebutan pertama, 260. 10 sebutan yang berikutnya 630. 2 ini kalau tambah, dia menghasilkan apa? 10 sebutan tambah dengan 10 sebutan yang berikutnya. Dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan S. Okey. X apa dia menghasilkan? S20. Jadi berikutnya cantumkan dengan yang depan menghasilkan satu lagi jumlah sebutan, iaitu 20 punya sebutan. Itu baru layak gunakan S20. Sebab apa? Sebab dia bermula dari depan. Dia bermula dari first term. Itu layak. Layak gunakan S, rumus S lagi. Jadi rumus ini, rumus ini diguna sekali lagi. Now you see, rumus yang sama diguna 2 kali. Hanya dalam situasi yang berlainan digunanya. Diguna kali kedua. Jadi macam mana nak gunakan kali kedua? Kali kedua ni kena hati-hati. Apa yang you kena ubah sikit, iaitu 20 sudah, bukan S10. Sebab melibatkan 20 sebutan. Jadi rumus tu sama aja lah. 20 M bagi 2, 2A, N tolak 1, 20 tolak 1, D. Bukan lagi 10. D. Lepas itu, apakah S20 ni? S20 ni hasilnya adalah 10 sebutan pertama dengan 10 sebutan yang kedua ditambahkannya, menghasilkan 860. Logik lah kan? Ni 2 tambah jadi 860. Dan belakang ini apa? Belakang ini tak lain tak bukanlah algebra. Algebra ringkaskan. Ringkas, lepas tu dapat yang ini. Lepas tu ringkaskan lagi sebelum pindah, bahagi jadi 10. Lepas tu buat apa lagi? Lepas tu dapatkan persamaan kedua. Kenapa ada persamaan kedua? Persamaan kedua cantum dengan persamaan pertama, sama ada elimination, penghapusan, penggantian, selesai kerja. A dan B muncul. Jadi di sini dia gunakan cara tolak. 2 tolak 1 maksudnya dia gunakan kaedah penghapusan. Dia hapuskan apa? Dia hapuskan A dan B ni. Tengok ni dia nak hapuskan A kan? Ini 2A. Tok pun 2A. Dia nak hapuskan A. Betul lah? Dia ada A sudah. Tinggalnya D saja. Bila tinggal D, kamu pun dapatlah huruf D. D itu apa? D itu beza sepunya. Sudah dapat D. Macam mana dapat A? Itu takkan tak pandai kan? Itu persamaan serentak. Sudah lama kamu belajar tu.
Jadi ilmu matematik diguna balik. Sudah dapat D, kan D masuk satu soalan pertama ke, yang kedua ke suati kamu lah kan. Soalan ini dia pilih satu, jadi kan D masuk. Kamu dapatlah A. Okey, dan selesailah soalan. Okey, jadi ini kita nampak dia menggunakan rumus SN. Rumus SN bukan guna terus saja masa soalan 1 tadi, soalan 6 ni. Ini guna terus. Soalan ini kena modify. Macam mana modify? Fahamkan soalan. Kena betul-betul faham soalan, betul-betul faham kegunaan rumus. Okey. Lepas tu, soalan 8 pula. Contoh 8 ini. Apa pula ceritanya? Dia tanya soalan sekreatif mana pula? Okey, kita baca soalan. Okey. Sekumpulan lebah. Sekarang pasal lebah pula. Sekumpulan lebah bermula membuat satu sarang lebah yang baru. Okeylah. Abaikanlah, itu hanya senario. Jadi ini adalah soalan kebat. Sebab dia bagi senario. Senario hidup harian. Kebatlah tu. Aras tinggi ni. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama. Bawah-bawah 2 heksagon. 2, okey, heksagon. Heksagon ni berapa sisi ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Saya lupa sudah heksagon ke heptagon ke? Heksagon ni berapa sisi? 6 sisi. Senang Kalau 8 sisi, heptagon. Oktagon. Oktagon. Kalau heptagon, 7. Ya. Okey. Betul lah kan? Sarang lebah tu memang 6 sisi. Mana ada sarang lebah yang 7 sisi? Itu lebah mutation tu. Okay, you pergi lebah mana pun, hutang ke, lebah di belakang rumah ke, memang sarangnya, itulah segi dia. Kelulut cikgu tak pasti. Kelulut bukan. Kelulut dia buat tu semua bulat. Lain macam kelulut. Okey. Kelulut cikgu lari sudah. Tak ada madu sudah saya minum. Bila bunga rumah saya dah penuh, dia lari. Dia tak ada minum. Tak ada dapat madu dia. Rugi cikgu beli RM300. Tapi tak rugilah, dia masih di sekitar rumah cikgu. Hari-hari dia datang balik ambil bunga saya. Jadi banyak buah saya dapat. Okey, so lebah baru. Okey, lepas tu 2 ni sehari. 5 lubang heksagon pada hari kedua. Okey, maksudnya 2, 5, lepas tu 8. Lepas tu dan seterusnya. Siap dan siap sepenuhnya. Bila akan siap? Tak tahulah kan. Tengoklah apabila dia kata nak siap. Yang penting ini sehari macam tu, 2 hari macam ni, 2 hari. Jadi sini sampai sini berapa? 3. Ini tambah ni 3. Ini seterusnya apa? Tambah 3 jadi apa? Jadi 11. Macam ni lah dia akan berkembang dia punya saran tu. Okey. Jadi apa yang dia nak suruh kita hitung ini? Hitungkan lubang heksagon pada hari ke-12. Tengok kamu baca soalan ini, langsung tidak ada cerita tentang janjang aritmetik. Satu pun tak cakap. SNTN satu pun tak beritahu. Yang dia tanya, apakah hari ke-12? Masa belajar janjang mana ada sebut hari, kita hanya belajar sebutan. Jadi sebutan itu boleh guna apa? Sebutan itu, T itu boleh guna mewakili macam-macam parameter. Hari boleh, masa boleh, minit boleh, orang boleh, berat boleh, whatever lah, dia semua boleh wakil. Jadi hari ini T itu mewakili hari. Hari keberapa? Hari ke-12. Okay, jadi kamu tengok sini, ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. You boleh buat macam ni sampailah hari apa benar dia? Sampai hari ke-12. Apa? Oh, salah. Tik pergi sampai ke atas tu. Sampai 12. Cari jawapannya. Boleh tak? Boleh. Guna tangan kira satu-satu. Tapi seat best lah kan? Seat best lah. Boring lah. Cara macam tu kan? Jadi, apa ni yang buat? Kalau mak mampu, minta maaf. Bukan lubang yang hari kedua, tapi jumlah lubang. Jumlah lubang maksudnya apa? Lubang yang pertama, 2 kan? Hari kedua ada tambah 5 lagi, tambah 8 lagi. Jadi jumlah sampai 12 tu, S12. S12. Jangan tak baca soalan betul lah. Cikgu tadi dah salah faham. Cikgu tak terbaca jumlah tu.
Okey, jadi bila dah kata dia adalah jumlah, jadi kita guna X12. X12 adalah sama dengan 12 M bagi 2. 2 ini darat dengan 12 tolak 1 darat dengan 3. Jadi dapat jawapan 222 lubang yang telah diselesai bina. Okey. Lepas tu soalan B pula. Bilangan minimum hari jika jika lebih dari 1000 lubang heksagon telah dibuat. Perkataan di sini sebut apa? Perkataan di sini sebut lebih 1000. Ya, bilangan hari lebih 1000 dibuat. Jadi nak gunakan simbol apa? TN ke SN? Kalau kamu tengok sini, dia guna SN. Kenapa bukan guna TN tapi guna SN? Yang dia tanya bilangan, dia bukan tanya jumlah. Jadi bilangan ini dengan jumlah ini di soalan ini, you kena tafsir dengan betul. Okay, jadi dia tanya sini, bilangan minimum hari diperlukan untuk melebihi 1000 lubang. Jadi you kena faham, you kena bayangkan diri kamu adalah bees. Hari pertama, bees tak ramai kan? Mula-mula tak ramai, belum membiak. Jadi barulah sikit. Jadi hari pertama letih kerja baru 2 lubang. Hari kedua dah ada member baru barangkali, dia tambah lagi 3 lubang. Okey. Jadi hari pertama, hari kedua sudah jadi hari pertama 2, hari kedua 5. 5 tambah dengan hari 2 yang semalam buat dah jadi 7. Tambah lagi 3, okey, tambah lagi 3 jadi 8. 8 tambah ini sudah jadi 15. Jadi seri nombor ni, seri janjang yang dia bagi ni mewakili apa? Mewakili jumlah lubang yang baru dihasilkan. Yang baru dihasilkan. Jadi you kena faham tu, ini adalah yang baru. Jadi ini hari pertama 2 yang baru, hari ketiga 5 yang baru. Jadi jumlahnya jadi 7. Ini pula 8 yang baru, tambahkannya menjadi 15 hari ketiga. Jadi 1000 lubang ini adalah merujuk kepada jumlah lubang yang ada. Bilangan jumlah yang ada. Okay? Jadi dia sebenarnya mewakili SN, dia bukan TN. Okay, kalau TN maksudnya, hari berapa di mana hari itu dia mencipta 1000. Kalau hari itu sudah 1000, dia kalau tambah balik hari-hari yang sebelum itu, dah jadi berjuta-juta sudah. Berapa ribu sudah dia bina saran tu. Kan? Itu bukan maksudnya. Jadi you kena faham soalan dengan betul lah. Di sini bahasa itu kena betul lah. Kena faham lah. Okay. Jadi apa yang dia perlu gunakan, dia akan gunakan SN melebihi 1000. Okay, SN. Yang tak diketahui itu apa? Yang tak diketahui itu adalah bilangan hari, iaitu N. Okay, jadi N tak diketahui. Biarlah. N tak bagi. Macam tadi, cari SN. N tak bagi, kekalkan N. M bagi 2. Lepas utara, N 2A tambah N tolak 1D. Dikatakan lebih dari 1000. Lepas tu, apa yang tahu? A tahu. Ni A tahu. Yes, A 2. Okay, ganti A. N tak tahu. Okay, D tahu, iaitu tambah 3. Okay, jadi ganti 3. Nanti masuk tarat semua, algebra akannya 4, ini pun tarat. Okey, 3n tolak dengan 3 jadi 1. Okey, lepas tu n tarat dengan 1 tambah 3n, kita kembangkannya menjadi apa? Menjadi kuadratik. Ya. Bila dah menjadi kuadratik, apa nak buat? Bila kamu jumpa square, otak keluar, bawa diri kamu keluar dari topik janjang, balik ke topik persamaan kuadratik di bahagian ketaksamaan. Ketaksamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik. Bawa diri kamu balik ke topik itu untuk selesaikan soalan ini bermula dari langkah sini. Inilah matematik tambahan, satu lagi benda yang perlu kamu pandai. Pandai mengaitkan topik dengan topik lain kalau dia berkaitan. Jangan buat sini saja fikir. Okay, jadi bila nampak ini perlu gunakan ilmu fungsi kuadratik.
Dia otak terus bawa pergi ke fungsi kuadratik dan fikirkan macam mana nak selesaikan ketaksamaan yang melibatkan kuadratik ini. Apa yang perlu saya buat? So sini punya cerita menguji balik topik lain. Dalam kata sekarang ini, ulang kaji balik topik sebelum tu. Apa nak buat? Langkah pertama buat apa? Langkah pertama, bentuk masih ingat tak apa dia bentuk kalau tak ingat, minta maaf. Kamu punya ilmu setakat ini saja berhenti. Jadi markah terakhir tak dapatlah. Markah 3, 4 terakhir itu tak dapatlah. Kamu hanya dapat markah yang atas saja. Atas ini satu markah saja. Okay, atas tu dia faham soalan, tafsirkan soalan. Okay, fahamkan soalan, tafsirkan soalan, kandi dengan rumus. That is very asas. Jadi penyelesaian di belakang ini, okey, bentuk am, satu markah. Boleh lukiskan gambar raja anak panah, satu markah. Daripada gambar raja anak panah ini, number line ini, boleh hasilkan dia punya jawapan, satu markah dengan menggunakan pertolongan topik 2, 3 yang di depan tu. Okey, ini baru nama standard soalan matematik tambahan. Tak, bukannya soalan topik ini, ujilah topik ini saja. Okey, yes, itu soalan aras sederhana. Aras yang mencapai, dia akan melompat topik. Jadi kalau if you say that you want to get A plus, A, B, you must able to jump here and there. Don't just stay put here. One topic, you stay put in one topic, sorry, MS not work like that. That's why Cikgu Chum punya otak sini sampok sini tak nak lompat. I have been used to it. I've been used to it. Okay. That's why banyak benda berfikir. Kadang-kadang sampai tak boleh tidur, banyak fikir. Satu benda link banyak-banyak, tapi ada kalanya kena tone down lah dengan fikir banyak. Okay, jadi macam mana selesaikan ketaksamaan ini? Ketaksamaan ini mestilah menggunakan cara yang telah kamu belajar sebelum ini. Okay, macam mana ajarannya? Pemfaktoran, ketaksamaan, okay, ataupun gunakan graf, ataupun gunakan number line. Jadi soalan ini dia guna number line. Jadi nak guna number line, okay, dia dapatlah 25 dengan 25 ni. Soalannya macam mana dapat 25 ini kan? Okay, cikgu rasa soalan ini dia tekan kalkulator ni. Untuk dapatkan puncanya. Dia tekan kalkulator. Okay, jadi kamu boleh tekan kalkulator untuk dapatkan nilai itu. Okay. Ya, kalau cikgu saya akan gunakan graf. I will use a graph. Apa yang dia buat tu sebenarnya graf juga. Jadi kalau kamu masih ingat graf, ini A ialah 3. A3 adalah besar dari sifar. Besar dari sifar, this is U graph. Okay, U graph. Okay, dan ini adalah dia punya paksi X. After that, you need to find out what is the value here. Itu adalah apa? Itu adalah X-intercept ataupun pintasan X. Pintasan X berlaku apabila 3 kuasa N tambah N tolak 2000 sama dengan sifar. Kenapa sama sifar? Sebab belakang itu adalah Y. Pada pintasan X, Y sama dengan sifar. Dan kamu tekan kalkulator ataupun kamu buat pemfaktoran. Kalau mampu dibuat pemfaktorannya. 3N, N, 2000. Kepala otak kena fikir dulu. 2000 apa darah apa besar sangat, malah mau fikir. Siapa boleh tekan kalkulator? Apakah rumus dia? Apakah faktornya? Saya guna dapatkan faktor di sini. Satu N, okay. 2000 to 100. 3, 4 to 50, 500. This is 2000. Okay, tak cukup. Lepas tu maybe 40 to 50. Okay, 40, 50. Can it get to? No. Then apa lagi? Oh, banyak sangat ni.
Banyak sangat pasangan mau dipikirkan. Ada yang jauh tidak? 20 with 100. Oh, tak boleh. It must be in between ke apa. Ya, so kalau tak dapat guna pemfaktoran, dan kamu guna rumus lah. Guna rumus. Apa tu rumus tu? Negatif B plus minus B square minus 4A C over 2A. Okay, square root. Ini nanti masuk nilainya. Then you were able to get these two value. One is negative 25, another one is 25. Okay, and that's all you get these two value. Berdasar X-nya. Kalau guna rumus. Okay, so faktor tak dapat guna rumus. Guna rumus dapat nilai itu. Ataupun terus key in calculator, you also can get it. Okay, okay, so after that, kawasan mana yang dia nak? Kawasan yang dia nak dapat adalah besar dari sifar. Besar dari sifar maksudnya graf di atas paksi X. Semua ini sudah kamu belajar. Jadi di atas ni maksudnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. That's why dia gunakan, kalau you tengok gambar aja di sini, dia guna number line, dia juga menuju ke arah yang sama. Ya, ke arah yang sama ya. Okay. So jawapannya adalah N besar daripada 25.65 ataupun N kurang daripada sebelah negatif. Kan? Okay, so now question now is what? Is N. N itu apa? N itu merujuk kepada bilangan hari. 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 Macam mana hari boleh dapat hari negatif? Kita back to the future lah. Kita tak dapat balik. Kita hanya boleh move forward. Bila move forward, tak bolehlah pergi ke negatif. Kita terpaksa bagi hari yang positif. That's why dia kata di sini, negatif diabaikan. Yang kurang dari negatif diabaikan khas untuk case ini di mana N ada maksud. Maksudnya ialah hari. That's why we choose this one. Adakah ini jawapannya? Bukan, ini bukan jawapan tepatnya. Dia kata apa? Di atas tu dia tanya apa? Dia kata, bilangan minimum hari. The minimum days. Day di sini dia mesti exactly nombor bulat. Jadi dia tak naklah nombor perpuluhan. You katakan, ada ni kalau kamu ambil nombor 25.65 hari. You benarkah kamu cakap dengan orang? Ini hari adalah, hari saya di dunia ini adalah 25.65 hari. Susah orang nak faham kan? Jadi biasanya bila cakap hari, orang akan cakap sebut hari yang penuh, nombor bulat. Nombor bulat, mana satu harinya? Okay, dia kata N mesti besar daripada 25.6. Mesti melebihi 25.6 hari baru dia mencapai 1000 kotak, 1000 heksagon tu. Jadi nombor bulat yang besar tu apa? Yang besar itu 26 lah. Cikgu tak boleh guna 25 kah? 25 tak cukup, belum cukup hari. Belum cukup 24 jam. Ini 25.65. Ini adalah 25 hari, belum cukup penuh kepada 26. Di tengah-tengah hari 25 tu, dia sudah mencapai 1000. Jadi kalau saya nak cari hari yang penuh, dia mestilah over dan dah separuh hari itu. Iaitu hari yang 26. Genap. Garanti saya punya petak ada 1000. Kalau saya pilih 25 genap, iaitu undur ke belakang, masih tak cukup. Tunggu kawan, belum cukup. Jangan kata cukup. Belum, saya belum habiskan petak yang ke berapa akhir tu. Tunggu saya dulu. You bagi saya setengah hari lagi. Saya akan siap untuk kamu. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu bagi lebih, you buat lebih boleh. Lebih saya boleh buat lebih dari 1000. Kalau you ambil masa kurang, saya tak cukup 1000. Belum cukup. Jadi you kena faham maksud yang dikatakan jawapan ini. Barulah kamu akan tulis jawapan terakhir itu dengan logik, iaitu 26 dan bukan 25. Boleh tulis 27 tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebenarnya 27 boleh terima sebab 27, 28, 29 semuanya melebihi 1000. Kenapa tak boleh terima? Dia ada satu perkataan mengakibatkan kamu tak boleh, iaitu minimum. Minimum maksudnya bilangan hari yang paling kurang. Iaitu 26. 27 memang 1000. 28 lagilah 1000 ke atas. Tapi saya tak mau yang banyak-banyak hari. Saya yang paling minimum punya. Give me the minimum value. Minimum days. 26. Okay. Itulah maksudnya di sini. Okay. So ini adalah soalan aplikasi di bawah janjang hari.
Matematik. Okey, wow, cikgu bercakap pun dah 2 jam. Okey, jadi ini dia punya soalan-soalan latihan. Ada yang sudah hantar tanya, ada yang lukiskan peta-peta untuk cikgu. Cikgu sangat salute dengan kamu. Cikgu pun belum tengok betul jawapan kamu. Saya tengok kamu orang buat pun hebat juga. Ada yang tapi tak adalah yang lukiskan pagar untuk cikgu lagi kan. Jadi semua ini adalah contoh soalan kebat. You have to do this. Ini standard orang A+. SPM yang membunuh orang ini adalah soalan macam ini. Satu soalan ini 10 markah. You can't do it, you get lost 10 marks. Okay. Jadi sekarang ni lagi susah. MX format baru ni, minta maaf cikgu pun tak tahu apa pattern soalan dia. Maksud cikgu, kalau dulu kita boleh jangkakan soalan pertama, soalan kedua adalah datang dari topik mana. Sekarang ini tidak menentu. Furthermore, this is the you punya SPM is the second batch KSSM. Belum dapat dibuat jangkaan dengan tepat. Dan memang dia ada juga satu sebut, dia kata ada soalan di session mana memang tidak ada pattern. Dia boleh suka hati topik mana keluar. Okay, so cabaran untuk KSSM sekarang ini adalah kita tak dapat nak spot soalan. Terlalu banyak. Okay, so instead of that, you have to mastery almost every topic betul-betul. Jadi, that's why bila ada latihan macam ni, jangan tak buat adik-adik, anak-anak. Kalau tak buat tu, rugi nanti. Dah belajar susah-susah separuh jalan, ala kantoi kerana satu soalan. One topic, my only one question in SPM, you know. Use terror macam mana satu soalan aja. Satu soalan, alamak itulah soalan kamu tak pandai, kantoi. Kan? Itulah rugi dia ya. Okay. So, try to do it. Okay, menyelesaikan masalah melibatkan arithmetic ini pun sama. Ini pun kebat juga. Tadi cakap dengan bees kan, sekarang cakap pasal lagi, pasal ayam lagi, penternak ayam. Tadi bees membuat sarang. Sekarang Encik Suhaimi, seorang penternak ayam, mempunyai 1,500 ayam. Wow, okay, banyak ayam dia. Dia bercadang untuk menjual 200 ayam setiap hari. Satu hari 200. Hari kedua potong lagi 200. Jual lagi 200. Tolak lagi 200. Tolak lagi 200. Hari-hari bila jual 200 akhirnya masih ada ayam. Mesti berkurangan lah ayam dalam rabang ayam dia kan. Jadi mesti apa dia ajarnya kan. Kalau macam ni 1,500. Berapa hari saya boleh tahan untuk jual dia kan. Berapa duit yang saya boleh dapatkan daripada jualan kan. Jadi bila cakap bisnes, mesti ada kira stok yang ada, kira untung yang dia nak, kira. Belajar matematik takkan tak kira duit. Itu maksudnya. Okay, jadi apakah yang dia nak tanya? Okay, suasana sudah faham. Okay. Dia memberi makan. Ni makan. Bila cakap makan tu cost lah kan. Okay. Dia memberi makanan kepada semua ayam itu dengan perbelanjaan. Tengok belanja lagi money. Okay, makanan. Perbelanja makanan bagi seekor ayam 50 sen. Satu ekor ayam 50 sen saja. Wah, senang kan? Seorang anak kalau nak bagi makan 50 sen mana jadi kan? Makan tapau pun RM6, makan KFC pun RM8, RM10 satu package. Satu hari ini ayam satu hari 50 sen aja. Okey. Itu sehari okey. Sudah faham kan? Okey, faham. Okey. Hitungkan jumlah kos perbelanjaan makanan ayam yang diperuntukkan oleh Encik Hami bermula daripada 1,500 ekor ayam sehingga 300 ekor ayam yang tinggal. Apa senario di sini? Okey, soalan ini saya nak tanya kamu orang lah. Apa senario soalan ini? Siapa nak bagi cadangan sikit? Cikgu dah letih cakap ni. Cikgu nak dengar kamu orang bercakap. Cakap pasal ayam ni. Silakan. Aiman. Aiman silakan cuba. Cikgu. Aiman punya mata paling ya, apa yang kamu faham tentang soalan ini? Satu-satu ke cikgu? Okay, tak apa, you cakap saja apa yang kamu faham. Senario dia. Okay. Encik Suhaimi ni dia ada 1,500 ekor ayam. Lepas tu dia nak jual 200 ekor ayam setiap hari. Lepas tu seekor ayam perbelanjaannya 50 sen. Okey.
Hmm. Lepas tu dia nak cari jumlah kos perbelanjaan untuk 1,500 ekor ayam hingga 300 ekor ayam yang tinggal. Ha. Tu dia. Jadi sepanjang cerita ini, apa yang boleh kamu bayangkan kalau kamu adalah Encik Suhaimi? Macam mana kamu nak bayangkan perbelanjaan kamu? Maksud cikgu? Seekor ayam 50 sen, betul? Mhm. Jadi satu hari contohnya, satu hari dia kena belanjakan berapa duit untuk ayam dia makan? Soalan pertama cikgu, satu hari perlu belanja berapa duit untuk ayam makan? Okay. I might start kan? Ya. Okay. Start kerana mungkin apa sebab you start? You cuba beritahu cikgu apa sebab kamu rasa tiba-tiba start pula. Tapi bila you baca soalan semua nombor itu duit ke figure ke semua kamu faham betul? Ya. Jadi kalau faham kenapa dia boleh start? Di mana menyebabkan kamu start? Itu masa exam kamu akan start macam tu juga tau. So sekarang you kena tahu apa menyebabkan kamu start. Adakah kerana terlalu banyak maklumat menyebabkan kamu start? Dia jual perbelanjaan dia 750 ringgit. 750, bagus. 750 Aiman kira dari macam mana Aiman dapat? Dia darab lah 1,500 darab dengan 50 sen. 1,500 ekor darat dengan 50 sen, betul? Ya. Betul lah. Itu maksudnya Aiman sudah faham perkara pertama. Hari pertama dia ada 1,500, seekor 50 sen mau makan. Jadi 1,500 mau makan 750 ringgit. Jadi kamu sudah boleh hasilkan 750. Nombor pertama kamu hasilkan adalah 750. Okey? Okey. Itu adalah jumlah kos untuk hari yang keberapa? So sekarang kita lanjutkan lagi maklumat lain. Tadi kamu gunakan 1,500 dengan 50 sen. Kamu baru guna dua maklumat. Ada satu lagi maklumat kamu belum pakai iaitu 200 ekor ni. Okey, betul? So macam mana sekarang saya nak libatkan maklumat yang ketiga ni iaitu 200. Dan lepas 200 diguna pakai, bila lagi nak melibatkan 300 yang terakhir ini? Jadi semua ini perlu diorganize, diuruskan sehingga kamu boleh nampak satu nombor janjan dihasilkan. Itu cabaran soalan menyelesaikan masalah. Belum lagi cerita tentang rumus tau. Rumus belum masuk langsung. Ini baru di tahap membina soalan. Memahami soalan untuk membentukkan serial janjang aritmetik. Jadi langkah pertama kalau tak boleh, minta maaf. Soalan ini akan jadi kosong. Kamu tak tahu apa nak mula. Faham tak? Faham cabaran dia? Okey. Ya. So Aiman nak cuba lagi untuk 1,500 darah 50 sen sudah kamu dapat 750 ringgit, betul. So sekarang kamu nak cuba ada macam mana nak kaitkan dengan 200 ekor ayam tu? Ekor ayam tu macam beza sepunya dia kan. Cuba kamu teruskan. Yes, dia merupakan sejenis beza sepunya. Jadi kalau dia adalah beza sepunya, jadi apa kan next?
Lepas tu yang 300 tu dia macam sebutan yang terakhir. Cantik. Ini semua sudah faham. Bagus. Jadi menunjukkan kamu sudah mula memahami sesuatu dari sini. Bagus. Jadi semua yang kamu pahami dia masih di depan, di belakang. Okay? Yang depan itu berapa ekor, yang belakang itu berapa ekor, yang tengah-tengah beza sembunyi itu berapa ekor. Semua ini macam mana akhirnya kaitkan dengan yang dia nakkan adalah cost, money. Yang kamu sebut tadi depan, belakang, tengah itu semua ekor ayam. Macam mana ayam ini ditukar jadi duit cost. Sebab soalan ini dia sebenarnya minat apa? Dia nak lebih berfokuskan kepada kos perbelanjaan. Bilangan ekor ayam itu adalah sesuatu yang mesti dikaitkan kepada kos. Jadi you have to tukarkan bilangan ekor itu akhirnya menjadi kos kamu. Jangan hanya tengok ayam kos. Ayam dengan kos mesti ada satu connection. Ya, coba. Nak cuba lagi? Okey. Ya, saya tak perasan pula Denny Diana ada tulis sesuatu. Diana dia tulis sana RN 750 kah? Jawapannya betul. Itu 750 adalah duit adalah RM, ringgit Malaysia. Okey. Lepas tu Eric pula dia sudah mula mengetuk di sana. Cuba kita tengok apa yang Eric buat. Eric, itu yang cikgu masukkan apa yang Eric buat tu, itu yang dia masukkan apa yang cikgu nak masukkan. Mengaitkan bilangan ekor menjadi kos. Menjadi kos perbelanjaan. Jadi hari pertama, apa yang Aiman buat tadi, itu adalah kos pada hari pertama. Iaitu 1,500 darab dengan 50 sen. Hari kedua, 1,300 ekor darab dengan 50 sen. Menjadi 650 ringgit lagi dia kena belanja. Okey, dan hari ketiga, keempat, kelima, and seterusnya. Okey. So, anyone you want to give comment or not dari sini? Kenapa dia buat macam tu? Kenapa jadi 1,300 darab dengan 50 sen? Sesiapa boleh terangkan? Tengok dekat chat dekat chat tu. Apa yang Eric buat. Apa cikgu tanya? Kamu tengok apa yang Eric buat tu. Kamu faham tak apa dia buat? Ya. Cuba kamu terangkan. Diana pun dia sudah cuba nak terang. Dia kata sebab dia jual 200 ekor sehari. Okey, cantik. Jadi dia jual 200 ekor sehari. Jadi hari kedua, rebang ayam sudah kurang 200 ekor. Jadi tinggalnya berapa ekor? Sebab dia perlu bagi makan ayam. Betul, yang tidak dijual. Betul. Jadi hari kedua yang tinggal dalam rebang ayam hanya 1,300 menunggu hari untuk dijual. Kesiannya ayat tu. Macamlah menunggu hari untuk disembelih ya. Nak jual ayam takkanlah nak jual ayam pergi main-main kan dekat taman kan. Lepas jual tu mestilah pergi sembelih. Okey, jadi Eric akhirnya sudah kira jumlah harga makanan ayam ialah RM3,000. Any comment? Okey. Jadi semua penerangan kamu ini semua adalah tahap pemahaman anda. Tahap pemahaman anda ini kalau aplikasikan dengan janjang aritmetik, inilah PBD kamu. Kamu sudah pandai mentafsir soalan, memahami soalan, jadi bolehlah cikgu bagi markah PBD sudah. Tinggi pemikiran hari ini Okey. Siapa lagi? Teruskan. Tak boleh cikgu hari-hari bercakap ni. Saya hari-hari bercakap, saya tak boleh menilai PPB kamu nanti.
Teruskan, berulas, ulas kat sana. Ulas. Sila ulas. Ada tak soalan nak tanya? Kenapa RM3,000? Macam mana Eric dapat RM30? Siapa boleh? Siapa nak ulas? Dia tambah semua hari punya harga makanan. Dia tambah semua harga makanan untuk setiap hari. Berapa hari dia tambah? Berapa hari? Selagi ada ayam lah. Ya, okey, bagus lagi ada ayam. Jadi tidak, dia tak selagi ada ayam tu. Mungkin 300 ekor yang terakhir dia tak jual tu. Oh 300. Oh dia ada. Lupa baca. Kalau selagi dia ada ayam 300 tak jual tu, hari-hari kena tambah tu. Ayam jadi tua pun dia masih tambah tu. Jadi berapa hari Husna? Saya cikgu. Husna berapa hari? Jadi kan dia perlu makan dulu sebelum dia kena jual tu. Jadi 300 ayam tu dia perlu tambah lagi kos makanan dia, jadi 150. Kan 300 darab dengan 50 sen, jadi RM150 nak. Dekat ya tadi. Campurlah tambahlah dengan 300. Ya. Okey, bagus, betul. Nya tambahlah lagi dengan RM3,000 tadi nak. Kan jadi macam ni nak padah dengan cikgu. Okey. Apa Husna? Saya tolong kamu. Kamu nak padah dengan cikgu matematik kan? Kamu gunakan rumus matematik paling senang. You nak guna rumus apa? Rumus SN ni tadi. Okey, bagus. SN N itu mesti berapa? Kalau N-nya 7. N-nya 7. Kenapa 7? Ya. Sebab bila hari yang ke-7, ayam jadi 300. Ayam jadi 300 kan? Jadi dia kenalah tambah sampai ayamnya tinggal 300. Okey. Dan adakah ayam 300 tu perlu apa ni? Perlu ditarak dengan 50 sen tu. Kalau ikut Eric di sini dia tak tarak 50 sen untuk hari ke-7. Mestilah orang beri makan dulu sebelumnya jual nak. Okey, ada orang marah. Okey, ikut opinion. Okey, boleh jual. Okey. Jadi adakah kosnya 3,000 itu kamu setuju? Boleh. Kosnya 3,000 saja. Boleh. Tapi kalau charge 150 lagi, dah dapat lebih banyak lagi keraya. Okey. Sebenarnya poin kamu ada, poin Eric pun ada, tapi kedua-dua kamu ada sikit lagi benda yang overlook ada sikit lagi overlook. Okey, you see hari pertama nak tengok mana cikgu share lain pula. Okey. Saya tak dapat share Eric punya sini. Saya share Eric punya. Mana message? Saya tengok skrin komputer tu lah. Kamu orang tak nampak apa yang cikgu nampak. Mana chat dah? Chat kat mana? In call message. Oh, in call message di sini. Okey. Ni. Okey. Kamu baca message kamu kalau lebih jelas lah. Kalau tidak, yang cikgu punya ni dia kabur sikit. Okey. Eric dia dapat akhirnya dia kata RM3,000. Jumlah kos lagi kan? Jadi macam mana dia dapat 3,000? Sebab dia tambahkan hari pertama punya, hari kedua lepas jual, hari ketiga lepas jual, makin kurang lah kosnya kan. Dia sudah jual ayam, lepas tu dia tak payahlah bagi makan banyak lagi. Tapi ada satu yang dia tak buat tu, iaitu hari ke-7. Hari ke-7 Eric beri makan lagi kepada ayamnya. Eric, kamu nak biarkan 300 ekor tu kelaparan ke macam mana? Belum dijual ni. Belum jual, awal-awal kena bagi makan juga.
bila bagi makan, kenalah tarak dengan 50 sen lagi. Jadi di sini hari ke-7 dia tetap kena belanjakan RM150. Jadi kalau RM150 tambahkan dengan semua yang di atas ini, jumlahnya bukan 3,000 lagi. Jumlahnya adalah sini 3,000 tambah dengan RM150. Jadi jumlah kosnya ialah RM150. Okey. Okey ke tak? Okay. Lepas tu kita tengok apa Eric cakap. Dia kata kos makanan dari 1,500 tu hingga kosnya tinggal dia. Jumlah kosnya tinggal 300 tidak diminta. Jumlah makanan apabila ayam tinggal 300 tidak diminta. Dia tanya. Diminta ke tidak? I see myself. Okay, I see myself. Okay. Jadi day ke-7, day ke-8. Kenapa day ke-8 pula? Day ke-9. Tidak ada lagi day ke-8 ke-9 tu. Tidak ada lagi day ke-9 ke-11 tu. Okey. Sini jadi 1,500 1,500, 1,300, 1,100 and then 900 berapa tadi 800, okey. 200 ekor, sorry. Okey, 700, 500, 300. Okey, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7. Okey, jadi sini kena tarak 0.5, ini kena tarak 0.5, ini tarak 0.5. Ini 0.5, ini 0.5, ini 0.5, ini juga 0.5 kena ditarap. Sebab apa kena ditarap? Dia katakan, okey, ayam hingga 300 yang tinggal. Hari apa dia akan tinggal 300? Hari pertama belum jual. Hari kedua sudah jual. Jadi, hari ketiga jual lagi, hari keempat jual lagi, hari kelima jual lagi, hari keenam jual lagi, hari ketujuh jual lagi. Barulah lebang ayamnya tinggal 300 ekor pada hari ketujuh. Jadi, hari ketujuh, lepas jual, dia kena bagi makan 300 tu. Jadi, semua ini ialah X7 untuk kira kosnya. Ya, that's why dia kira sini X7. Okey. Jadi X7 ni sama dengan M bagi 2, 2A tambah tolak, N tolak 1 ni semua ni kan. Ini adalah apa? Ini adalah kiraan bilangan 6,300 ni adalah bilangan ekor ayam. Jumlah ekor ayam yang perlu diberi makan. Bukan jumlah yang dia tinggal. Jumlah yang dia perlu diberi makan. Hari pertama dia baginya makan 1,500. Esok hari dia berinya tambah lagi 1,300. Adakah ayamnya sudah jadi 2,800 ekor? Tidak. Itu adalah jumlah yang dibelanjakan ayam yang masih tunggu makan. Semalam makan kena kira, hari ini makan kena kira juga. Okey, jadi jumlah yang makan tu, jumlah kali dia makan adalah 6,300 ekor. Jadi ini yang kena tarak dengan 50 sen untuk dapatkan 3,500. Okey, soalan ini kirakan kos dia kira jumlah ekor dulu. Soalan ini juga kamu boleh guna cara kedua, jangan gunakan jumlah ekor kira. Kamu terus gunakan jumlah kos yang dibelanjakan setiap hari. Jadi apa yang Eric buat itu juga satu cara. Ini ialah RM. Hari pertama belanja RM, hari kedua belanja RM. Hari ketiga, okey. Hari keempat sehingga hari terakhir ialah 150. Okey. Jadi ini adalah A, ini adalah tolak 50, tolak 50, tolak 100. Okey, tolak 100 dan ini D-nya. Jadi dia akan cari X7 sama dengan 7 bahagi dengan 2. 2A, RM750 tambah dengan N, 7 tolak 1 hari. Tarak dengan D tolak 100. Hasil kiraannya juga akan sama dengan
sama dengan 3.500 rm. Okey, so dia ada dua cara kiraan. Satunya kira bilangan ekor dulu, yang keduanya itu kira berdasarkan kos terus. Okay, jadi macam mana cara kita kira itu bukan susah. Yang perlu kamu faham di sini adalah suasana, situasi ayam yang diceritakan itu. Situasi itu kalau tak faham, kita tak mampu nak tuliskan siri nombor ini. Bila siri nombor tak dapat diwujudkan, then tak dapatlah kita nak gunakan rumus apa pun. Okay. So far so good. Yes. Okay. Ya, semua okey jadi ingat jadi soalan macam ini soalan kebat SPM memang akan standard macam ni. Dulu punya budak, maksudnya abang-abang, kakak-kakak senior yang sebelum ini, soalan macam inilah kadang-kadang membunuh mereka. Bukan soalan yang macam atas ni tau. Atas ni ini nothing tau. Ini tanya apa jawab apa, tanya apa jawab apa. Yang selalunya menyebabkan orang susah adalah soalan macam ni. Dia bagi senario. This is called kebat. Aras tinggi, aras pemikiran tinggi. You kata tinggi kah? Dia tak tinggi, hanya kamu biasanya tak pergi mengira. Kamu biasanya makan ayam mana? Kamu ada fikir ayam itu macam mana orang belanja untuk dia makan. Okey. Okey. Biasanya orang siapa akan kira ni? Mak bapak ke rumah. Mak bapak nak bagi makan ayam tu dia kena kira. Hari ini bagi makan, esok bagi makan, berapa hari saya bagi makan, nanti saya nak jual dia berapa ringgit. Kalau tak kira betul-betul, hari nak jual, you nak jual berapa ringgit, nak rugi kan nak untung. Jangan-jangan habis jual tu rugi pula. Baik jangan belah ayam. Kan? Okay, itu antara sebabnya lah. Tak apa cikgu, ayam boleh makan rumput cikgu. Betul. Jadi potong kos 50 sen Tapi you ketahu ayam kampung makan rumput dengan syarat kena cukup rumput dia makan, kena ada ulat dia makan. Kalau tidak, dia kurus, nanti bagi timbang, orang tetap timbang kilonya kurang, harga jualan pun kurang. Okey. Jadi dia lah banyak cerita lagi kan. Betul lah dia boleh makan ulat tu, itu pun satu, makan rumput Itu kalau untuk belah, untuk makan sendiri boleh. Kita jimat kos tak payah bagi makan banyak, suruh dia exercise banyak. Nanti ayamnya kurang lemak. Lebih sihat. Tapi kalau untuk jual tu lain orang akan baginya makan bahan makanan boleh mengemukkan badannya, menambahkan berat dia. Okey. So latihan, ini dua latihan mesti buat mesti buat ini untuk menguji. Kalau tak tahu buat, nanti masa malam esok kita bincang. Tapi esok malam saya takkan bincang ini dulu lah. Esok malam cikgu akan bincang soalan topik-topik lain. Yang atas tu untuk persediaan exam kamu sikit lah. Yang topik-topik atas tu kita bincang soalan. Okey, yang ini kamu buat. Okey, kita akan bincang lepas exam tu, kita akan bincang pula bahagian ni Okey. So ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa perkongsian nak dikongsikan dengan cikgu selain ayam ini? Cikgu. Ya. Exam tu objektif semua kah? Jangan harap. Okey. Jangan salah faham Google Form punya exam macam Form 1, Form 2 Form 1, Form 2 kita buat Google Meet Tapi untuk Form 4, Form 5 ada yang gunakan Google Form tu memang objektif lah. Tapi bukan bermaksud itu adalah format soalan. Tapi untuk MX cikgu tak bagi dalam bentuk objektif lah. Tidak menunjukkan penilaian yang sebenar. Jadi untuk MX ini kertas soalannya cikgu akan post dalam grup berbentuk PDF. PDF maksudnya dia berbentuk soalan macam latihan inilah. Apa yang kamu buat ni kan. Terutamanya soalan-soalan yang panjang macam ni, yang ayam ke, yang macam injek tong ke, macam ni lah konsep-konsep soalan. Tapi bukan semua yang susah lah.
Ada yang bagi soalan yang senang macam ni, cari bilangan hasil tambahnya berapa, macam tu. Ada yang, kenapa saya pergi tanya topik 5. Okey, ataupun tukarkan log ini kepada log apa. Kalau tukarkan asas ke, tukarkan bentuk ke, ataupun buat ini. Selesaikan persamaan nombor 4 ni. Selesaikan ini. Tapi soalan kali ini bukan cikgu yang buat, jadi saya pun tak tahu apakah bentuk soalannya, cikgu seorang lagi yang buat. Tapi takkan larilah, lebih kurang macam ni lah. Panjang-panjang pun ada. Panjang-panjang, contohnya katakan cuba ringkaskan ataupun cari tambah guna kalkulator. Boleh. Itu pun boleh. Kalau soalan macam ni diberi log apa sama dengan log ini sama dengan huruf Q, log ini sama huruf P, ungkapkan ini dalam sebutan PQ. Itu pun boleh. Tukar asas ini you belajarlah, tapi cikgu tu kata dia tak masukkanlah penukaran asas ni, bahagian ini belum dimasuk dalam kertas ujian. Okey, sebab kelas lain dia belum sempat ajar. Cikgu dah habis ajar dah. Jadi semua soalan di atas ini before 11 4.11 itu semua mungkin jadi soalan anda. Okey. Dan beri soalan dalam bentuk PDF, kamu buka, kamu rujuk, kamu sambil tengok, sambil buat cara macam mana? Cara macam kamu buat exercise. Everything do in the piece of paper. Buka surat pertama, kedua, ketiga, habis buat semua, ambil gambar, hantar kepada cikgu. Okey, dalam bentuk PM, PM kepada cikgu. Jangan salah hantar kepada kawan. Jangan bagi meniru kawan. Tolong, be more sincere. Just do your own, okay? Masa ini bukan masa tolong kawan. Jadi cikgu menyuruh di sini, jangan pula kawan tu menyusahkan kawan, minta dia tolong. Jangan. Kamu buat dia susah hati nanti. Dia nak tolong susah, dia tak tahu tolong pun susah. Jangan buatkan orang dua kali fikir. Sengsara dia nanti. Jadi cikgu harap di sini cikgu arahkan, jangan tolong kawan, jangan minta tolong kawan. Pertimbang rasa. Buat apa yang kamu boleh buat. Okay? Kamu nak rujuk buku, up to you. Tapi ikut cikgu, janganlah. Tapi kamu nak rujuk cikgu pun tak kisah. Janji kamu tahu apa yang kamu buat. Tapi seboleh-bolehnya jujur. Sebab apa? Cikgu nak tahu tahap kamu sampai mana penguasaannya. Okay? Jadi buat dalam A45 paper, ambil gambar, hantar. Okay? Kepada cikgu. Dan cikgu akan semak one by one, beri markah, lepas tu rumuskan markah. Okay, kamu dapat berapa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Macam tu lah. Okay, faham? So, tak ada objektif, tak ada objektif ABC, ya. Tulis jawapan sajakah? Jangan, mesti ada langkah. MX tu langkah ada Tak. Maksud saya salin soalan kah? Soalan tak boleh salin. Oh. Penting maklumat di bawah, terus buat. Macam kamu buat latihan biasa. Soalan jangan disalin. You salin soalan tu, you membuang masa. Hanya ada 2 jam. Ada lagi soalan? Cikgu, kami hantar gambar tu dalam PDF kah? Nak PDF pun boleh, nak gambar saja pun boleh. Janji mesti potret. Okey. Jangan kamu ambil gambar lepas tu kamu hantar dalam keadaan macam ni, Maksud cikgu, sengit ke tepi. Nanti saya semak, saya kepala sengit 1 hari tu. Ini exam ini banyak mau semak ni. Dan masanya suntuk. Jadi semuanya kena ambil gambar, potret, lurus, okey. Pastikan kamu sendiri pun boleh baca, barulah cikgu yang tua ni pun boleh baca. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, dan setakat ini sajalah untuk kita, masa pun sudah lepas. Nanti Liu tanya lagi. Bukan sampai 4.15 kah? Liu, betul Liu? Liu jangan marah, Liu. Okey. Cikgu cek final kehadiran sekejap, takut nanti ada yang cikgu tertinggal. Semua sudah masuk ini. Justin tadi Kasma ada kah? Ada sampai maklumat untuk dia tengok tu. Ya. Ada dia tengok YouTube tu. Dia ada call tadi. Ha? Betul dia call tadi. Tidak berjaya call
Dia call, dia sendiri. Dia yang call. Dia tanya apa tadi? Tentang maklumat berkaitan dengan ujian tadi. Oh, ada dia call you lah. Oh, ya. Okay, jadi you dah bagi tahu dia. Oh, dah. Maklumat. Jadi bilangan soalan malang ini ke esok cikgu bagi tahu lah, sebab cikgu pun tunggu cikgu tu beri soalan kepada cikgu untuk cek. Jaya pun belum terima. Tapi lebih kurang lah tak akan lebih 2 jam punya soalan lah. Mungkin dalam lingkungan mungkin belasan soalan saja, belasan ini. Tidak akan banyak lah. Tapi bukan full paper SPM lah. Kali ini kita tak buat full paper ya. Full paper susah nak buat dalam masa 2 jam tu. Full paper berapa soalan cikgu? Full paper berapa soalan? Satu soalan yang sangat baik. Saya tengok dulu. Sebab ini format baru. Saya belum hafal sangat. Kalau dulu dia ada... Okay. Kalau dulu punya format, paper 1. Okay, ini ada soalan dia. Tengok dulu lah. Dia sekarang ini dia susah nak bagi tahu berapa soalan kalau tak silap cikgu sebab dia boleh bertambah soalan ikut sukati dia. Tapi dia ada session dia. Okey, dia kata format pentasiran ada paper 1 and paper 2. Okey. Paper 1 ini dia ada ikut sini. Okay, nanti saya bagi format ini kamu orang tengok cikgu akan screenshot. Okey. Soalan jenis pertama, jenis instrumen ujian bertulis. Okey, jenis item subjektif respon terhad dengan subjektif respon berstruktur. Terhad maksudnya jawapan A tidak akan diguna untuk jawapan B. Kalau berstruktur, jawapan A punya jawapan akan diguna untuk jawapan B. Jadi kalau A punya jawapan salah, B punya jawapan juga salah. Langkah boleh betul tapi jawapannya dikira salah. Itu mungkin berlaku. Macam tu. Jadi soalan ni dia kata, okey, kedua-dua paper 1 ada 2 bahagian A dan bahagian B. Paper 2 ada 3 bahagian A, B, C. Okey, ini paper 1, paper 2 bezanya. Kalau dulu punya paper 1 25 soalan, tak ada A, B, C. Sekarang format baru dia tukar. Paper 1 ada 2 bahagian A and B. Bahagian A ada 12 soalan. Bahagian B ada 3 soalan. Bahagian A 12 soalan jawab semua. Bahagian B 3 soalan jawab 2. Okey. Boleh pilih? Boleh. Memang jawab 2 maksudnya satu boleh buang lah. Okey. Satu soalan boleh buang. Biasanya satu soalan satu topik tu. Itu Ada juga. Ada. Lepas tu bahagian kertas 2 ada 3 bahagian A, B, C. Bahagian A ada 7 soalan, jawab semua. Bahagian B ada 4 soalan, jawab 3. Bahagian C ada 4 soalan, jawab 2. Jadi ini dia beza sikit dengan yang sebelum inilah. Ada beza sikit. Sebelum ini kalau bahagian A dia ada 6 soalan. Bahagian B ada 5 jawab 4. Bahagian C ada 4 jawab 2. Tapi kali ini dia tukar. Bahagian A 7 soalan, jawab semua. 7 soalan kena jawab. Bahagian B dulu 5, sekarang tinggal 4 soalan aja, jawab 3. Kena pilih juga. Ada satu you kena buang. Kena let go. Banyak pilih memilih ni ke? Yes, tapi sebenarnya pilih memilih lagi sakit jiwa ni. Yalah, sakit jiwa lah. You nak buat mana? Mana yang kamu nak buat? Kelas-kelas dua-dua dibuat. Lepas tu dua-dua Dua-dua tak pandai. dapat. Habis cerita dua-dua buat. Nanti buang masak. Tak cukup masak untuk C. Faham tak? Ya. Soalannya jangan kamu semua buat. Dia punya soalan design memang cuncung untuk 2.5 jam tu. Kalau hebat, kamu ada masa lebih untuk sema. Kalau kamu buang banyak soalan semua kasih buat, nanti kamu tak ada masa untuk buat soalan C nanti. Kalau buat semua tak ada masalah kan cikgu? Kalau buat semua. Kalau buat semua kenapa? Tak ada masalah kan? Tak ada. You hebat buatlah semua. Orang akan bagi markah yang paling tinggi. Dia akan ambil yang paling tinggi lah. Tapi you kena make sure that you have time to do all lah. Jangan kamu buat semua nanti tinggalkan banyak tak buat. Understand tak? Yeah. Okay. So itulah dia punya format. Jadi kertas 1 80 markah, kertas 2 jumlahnya 100 markah. Jumlahnya kedua-dua paper 180 marks.
That is SPM standard lah. Jadi untuk kali ini kita tak ikut format ini sangatlah. Tak rapat Berapa jam satu paper? 1 jam, 2 jam? Lupa pula saya tengok sekejap. Buka balik. Paper 1 2 jam, paper 2 2,5 jam. Uish, OMO is 4.5 hours dan dia mesti separate, dia mesti papernya dia tidak akan sambung lah, dia akan berpecah. 4 jam separuh lah. Aras kesukarannya 50% rendah. Aras rendah maksudnya yang senang-senang. 50%, which mean kalau you buat betul-betul, you belajar betul-betul tak sampai susah sangat, you boleh belajar. Ya, soalan susah tak mampu nak buat. Yang senang ada 50% you can do, you know. Means that sepatutnya semua orang boleh lulus 50%. Kalau sederhana, dia letak 30% punya soalan adalah sederhana. Aras paling tinggi macam kebat tadi tu, itu baru 20%. 20% not many question lah. Tak banyak soalan tu. Tapi cakap satu question 10 markah. Yes, session C satu soalan 10 markah, session B satu soalan 10 markah. So one question is berstruktur. Dia ada ABC. A boleh buat, B tak boleh, C tak boleh. Kamu mungkin dapat 3 daripada 10. Alright. Itu berstruktur. Okay, so that is a format SPM yang sebenar lah. Jadi untuk format kali ini kita tak buat penuh lah. Saya tengok soalan dia yang cikgu hantar. Tak boleh bocor rahsia. Okay, ada berapa soalan saya bagi tahu, bilangan soalan sajalah. Lain saya tak bagi tahu. Ini jarang berlaku dekat cikgu Chun. Selalunya saya tak bagi tahu apa-apa kat budak. You buat saja. Wow, ada 10 muka surat. Okay, 10 muka surat. Muka surat ke-10 tu kosong. Muka surat ke-9 tu rumus. Selebihnya itu soalan. Okay. Satu muka surat, satu soalan. Jadi faham-faham sendirilah. Noted. Okay, so jam yang di-showkan adalah 1 jam 15 minit sahaja. Jadi 2 jam tu extra time for you to do, you know, bila habis masa, kamu kena ambil gambar, kena hantar kat cikgu ke apa-apa kan. Okay, itu ada extra time for you to play with the camera lah. Mana tahu hang lah, line ke apa kan. So try to finish it within 1 and 15 minutes. Okay. So, sudah puas hati? Sudah tahu semua maklumat? Topiknya 1 hingga 4. 4 tu, tukar asas tu sebenarnya saya tak mau cakap. Tapi sudah cakap lah. Penukaran asas tu tak masuk. Kalau tak cakap, suruh kamu belajar banyak sikit. Okay, so take the exam seriously. Seolah-olah kamu sedang bersaing sehat antara kawan-kawan. Bersaing tapi boleh berbincang sekarang, jangan waktu exam bincang. Sekarang lah belajar sama, tapi bila exam you me. Okay, waktu belajar do a discussion, very good. Itu that is called help, persaingan yang sehat. Okay, sentiasa wujudkanlah cara-cara macam ni belajar ya. Ada lagi soalan? Kalau ada, cikgu nasib bye-bye lah. Hari ni cikgu letih sudah. Dari bangun pagi 5 pagi loh. Semalam tidur 1:30. Okay, Legacy sudah left. Legacy dia tak main cakap banyak, dia terus left. Belum bagi salam bye-bye ni. Mana boleh left ni? Oi, jahatnya. Okay. Ya, teruskan Terima kasih Cikgu Chun. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa nak tanya dalam masa tu, tanya saja ya. Tanya saja, okey? Bila-bila boleh post gambar kat cikgu, soalan kat cikgu, cikgu boleh tolong jawab. Okey, thank you. Bye Cikgu, selamat berehat. Thank you. Bye Cikgu.
Bye bye. Apa? Ha? Ya. 好了好了。叫嘛？乱叫的你。还没有。对啊 belum henti record. Okay. Stop recording.